Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Nur Sahara binti Mesman selaku pensyarah bagi subjek wacana akademik Bahasa Melayu BMW 3032 bagi kumpulan ED. Saya Aizy Izilana Joni dengan nombor matriks D2021092300 akan membentangkan salah satu isu semasa iaitu pengurusan aspek kesihatan mental dalam kalangan pelajar IPT di Malaysia semasa musim pandemik COVID-19. Wabak COVID-19 yang melanda Malaysia telah memberi kesan yang sangat besar kepada sistem politik, ekonomi, sosial, kesihatan dan pendidikan negara. Bahkan impaknya turut melibatkan aspek dalaman psikologi dan kesejahteraan manusia. Oleh itu, terdapat beberapa langkah yang boleh dilakukan oleh para pelajar IPT di Malaysia bagi mengawal tahap kesihatan mental supaya tetap berada dalam keadaan yang baik semasa pandemik COVID-19 yang seterusnya adalah dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Keadaan pandemik yang berlaku memerlukan individu duduk di rumah dan mengurangkan aktiviti sosial di luar. Oleh itu, setiap individu dinasihati untuk menjalani gaya hidup yang sihat. Ini termasuklah menjaga corak tidur, mengamalkan pemakanan yang sehat dan seimbang, serta melakukan aktiviti senama dan latihan fizikal. Cadangan jangka masa untuk tidur dalam 8 hingga 10 jam sehari juga dinasihatkan bagi mendapatkan rehat yang mencukupi. Corak pemakanan yang seimbang juga amat penting dalam memastikan kesihatan sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Namun, mengambil makanan yang berlebihan atau yang tergolong dalam makanan yang tidak sehat juga adalah tidak digalakkan karena boleh menyebabkan timbulnya masalah obesitas. Pengambilan makanan yang sehat adalah amat penting bagi memastikan kesejahteraan hidup secara fizikal maupun mental dapat dipelihara dengan bijak. Langkah kedua yang boleh dilakukan adalah dengan melimitkan masa di media sosial. Penggunaan media sosial semasa pandemik berlaku boleh membantu mengawal tahap kesihatan mental. Walau bagaimanapun, masa yang banyak yang dihabiskan di media sosial juga dapat memberikan kesan yang tidak baik kepada pengguna media sosial tersebut. Twenge dan Campbell pada tahun 2019 telah menjalankan kajian dan mendapati bahawa pengguna yang meluangkan banyak masa melayari internet lebih terdedah dengan perasaan kurang gembira dan kesejahteraan diri. Salah guna media sosial antaranya adalah dengan melepaskan perasaan tidak puas hati ataupun meluahkan emosi yang negatif. Seterusnya, perkara ini akan mengundang kepada ancaman komentar yang melegakan atau memburukkan lagi situasi pengadu tersebut. Ini adalah kerana tidak semua orang akan memahami atau berupaya untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh pengadu di media sosial. Seterusnya adalah dengan melakukan komunikasi dua hala yang efektif. Amalan komunikasi yang berkesan terutama semasa musim pandemik ini adalah sangat penting bagi menjaga kesihatan mental. Walau bagaimanapun, kegagalan seseorang untuk berkomunikasi dengan baik dan berkesan terutamanya ketika tempo PKP berlangsung akan membawa kepada stres, rasa takut, mudah syak prasangka, panik, agresif, khawatir dan cepat marah. Sekiranya komunikasi tidak dapat dilakukan dengan berkesan, maka suasana yang baik dan harmonis sukar untuk diwujudkan dalam sesebuah keluarga, organisasi ataupun kumpulan masyarakat. Oleh itu, dengan melakukan komunikasi dua hala yang secara efektif dapat membantu mengurangkan perasaan tekanan dalam diri seseorang individu terutama semasa musim pandemik kini. Kesimpulannya, seharusnya setiap individu mengambil iktibar dan pengajaran dari apa yang berlaku sepanjang kehadiran wabak COVID-19 ini dan berusaha menghayati serta memastikan aspek emosi, pemikiran berada dalam keadaan yang baik dan stabil. Sekian dan terima kasih.